Target saya dalam umur 40 tu, saya dah tak bekerja dan saya ada income yang boleh cover saya punya monthly commitment saya. Itu saya punya target yang paling utamalah. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq bin Bakhtiar. Saya berumur 30 tahun pada tahun ini. Saya berasal daripada Pasir Gudang, Johor. Saya bekerja sebagai lab technician. Orang kata buat testing untuk sampel untuk lab lah. Pertama sekali, terniat ataupun terdetik untuk berkecimpung dalam bidang hartanah ni. First of all, sebabnya saya mencari aset lah. Aset untuk masa hadapan, aset yang orang kata untuk long term investment lah. Saya kalau boleh tak nak bekerja lama. Maksudnya bekerja lama tu, okey, saya set umur 40 kalau boleh saya dah berhenti kerja, saya dah ada income yang boleh tanggung saya punya komitmen bulanan saya, dah boleh tanggung saya punya perbelanjaan bulanan saya. So, maksud saya tak bekerja tu maksudnya saya tak terikat dengan mana-mana company ataupun mana-mana orang. Maksudnya saya akan ada lakukan apa-apa kerja tapi saya tak terikat. So, saya lebih kepada nak kata financial freedom pun boleh juga. Cuma target saya dalam umur 40 tu, saya dah tak bekerja dan saya ada income yang boleh cover saya punya monthly orang kata commitment saya. Itu saya punya target yang paling utamalah. Sebab kerja is kerja, maksudnya memang wajib untuk kita kerja lah, maksudnya untuk kita cari income kita, tapi sampai bila kita nak bekerja, maksudnya ya kudrat kita tak tahu kan kita sihat sampai bila kan. At least kalau kita ada satu income yang boleh cover kita punya komitmen, kalau kita injured, kalau kita sakit, so dia tak merisaukan kita. So itu yang impian saya tak kisah saya ada sebiji rumah pun, kalau saya ada sebiji rumah pun tapi income saya boleh cover saya punya sebiji rumah, boleh saya cover makan minum saya, boleh cover kereta saya pun saya tak ada masalah. Kalau saya ada 10 biji rumah ke 5 biji rumah, saya tak ada masalah. Tapi impian saya ada satu orang kata income yang boleh cover saya punya komitmen. So saya dah bersyukur kat situ. So saya boleh 40 ya, kita umur 40 kalau dah kahwin, dah ada anak, kita nak apa lagi kan. So just kita enjoy dengan family kita macam itu. Itu saya punya target lah. Saya tak kisah pun ada 10 biji rumah ke 2 biji rumah, 3 biji rumah, tak kisah. Fikir rumah pertama tu rumah investment. So tapi rumah investment kita kena tahu dia punya orang kata ciri-ciri yang kita kena ada untuk dapat rumah investment. Sebab kalau kita main beli je kan, kalau kita beli sebab rumah ni bukan RM1, RM2 kan. So dia main harga 6 angka lebih kurang. So bila sebut 6 angka ni beratus ribu. So bila beratus ribu ni, duit yang kita keluar monthly nak kena keluar tu banyak. So kita kena orang kata pilih rumah yang betul lah. So macam mana kita nak pilih, kita kena ada guide lah. So kat situ saya start cari lah. Maksudnya info-info saya dapat kebanyakan daripada Facebook. Kebanyakannya memang daripada Facebook lah. Maksudnya sebab kita budak muda kan, biasa social media memang cari dekat Facebook, Instagram apa semua. Basically apa yang kita belajar dia sebenarnya boleh saya cakap dia benda yang basic, tapi benda yang basic itulah yang ramai yang orang terlepas pandang. Yang boleh saya kata kewangan hartanah lah, maksudnya kewangan kita sendiri. First, portfolio kita dulu. Portfolio sebab nak beli rumah, siapa-siapa boleh beli rumah, tapi rumah mana yang patut kita beli dengan kewangan yang kita ada. Ialah macam contoh kalau gaji RM2,000, takkan nak beli rumah RM500,000, RM700,000, betul tak? So basic yang dia ajar, kena tengok kewangan kita dulu. Lepas tu bila kita nak apply kita punya loan dekat bank, apa benda dokumen yang diperlukan. Maksudnya macam dokumen yang diperlukan benda-benda yang basic lah, slip gaji apa semua tu kan. Tapi ada juga benda yang macam kalau kita apply nanti tak lepas. Contoh macam saya baru lepas habis belajar kan, pakai PTPTN. So kat situ masa tu tak ada kesedaran lagi lah, maksudnya kau dah punya PTPTN tapi tak reti nak bayar. Dah ada kerja tapi tak reti nak bayar. So bila kau ada sesuatu benda yang kau nak memerlukan kau apply dan benda tu ada link sekali, tak lepas kat situ. Maksudnya sebab apa tak lepas? Kau ada rekod SIKIS. SIKIS ni kau punya rekod dalam bank negara kan, dia ada rekod. So benda tu lah macam kalau baru kita tahu kan benda ni kita punya pinjaman dia ada link. So bila kita nak apply loan rumah, tak lepas. Sebab apa? Sebab tak bayar PTPTN. So benda-benda macam itulah, benda-benda basic je benda tu kan. Sebelum kau nak apply kau kena tahu juga apa benda yang kau nak kena settlekan dulu. So
Benda-benda basic tu lah yang dia ajar. Kalau saving yang saya ada yang sekarang ni, terus terang saya cakap, saving untuk kewangan kecemasan saya ada lebih kurang dalam 20 ribu lah. Tu memang yang awal-awal lagi yang dah diajar oleh Datuk. So tu yang ada lah. So selebihnya kebanyakannya saya dah keluarkan untuk majlis perkahwinan saya lah. So kat situ lah. Legasi Hartanah setiap bulan dia ada macam aktiviti dia ada sharing dia punya ilmu. Lepas tu dengan tim RTW sendiri ni memang ada guidance daripada Datuk. So memang sentiasa benda tu kita share, kita punya knowledge, kita punya masalah. So pasal hartanah tu sentiasa ilmu tu orang kata bertambah lah. At least kalau kita tak tahu, kita ada wujukan kita. Okay, itu yang pertama lah. Yang keduanya yang saya nampak daripada segi aset lah. Maksudnya aset daripada tak ada apa-apa sampai yang sekarang ni yang saya dah ada, yang saya punya rumah investment saya yang ketiga lah. So benda tu memang ambil masa. So tak nak saya boleh kata dia punya kesabaran tu tinggi lah. Seterusnya execution yang saya buat start daripada kelas pertama yang saya join dengan Legasi Hartanah. Lepas tu ada bootcamp, ada The Circle, lepas tu ada RTW. So benda tu step by step. Tapi step by step ni memerlukan execution lah maksudnya. Benda kita dah planning tapi kalau kata tak ada execution yang betul, so benda ni takkan jadilah. Maksudnya so apa yang saya nampak, saya cuba paksa diri saya follow orang kata follow guidance, follow execution yang Datuk bagi, Datuk Nur Hafiz bagi. So benda tu nampakkan hasil sepanjang lebih kurang dalam kata 2018 sampai 2020, lebih kurang dalam 4 tahun lah, maksudnya lebih kurang 4 tahun. So banyak perubahan tu dan saya bersyukurlah, maksudnya tim Legasi Hartanah menjadi pilihan hati saya dan saya still lagi under tim Legasi Hartanah dalam circle yang baik bersama Datuk lah. Kepada Datuk Nur Hafiz Sulaiman, apa yang saya boleh katakan, saya sentiasa mendoakan Datuk Nur Hafiz Sulaiman sentiasa dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, diberi kesihatan yang baik untuk menolong masyarakat, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang hartanah, tentang pemilikan hartanah. So saya harap Datuk jangan putus asa dan sentiasa sihat untuk menyebarkan lagi ilmu tentang pemilikan hartanah. Kepada tim Legasi Hartanah, saya ucapkan selamat maju jaya dan saya harapkan tim Legasi Hartanah berkembang dan semakin maju pada masa akan datang.